Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustazah Ainul Mardiah binti Zabidi selaku pensyarah kursus Qawaid Fiqhiyah SYI 6043, dan juga jutaan terima kasih diucapkan kepada ahli kumpulan kerana telah banyak membantu dan memberikan kerjasama sepanjang menyiapkan slide ini. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Fatin Iwanis binti Zuki, nombor matrik I19103482. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk kaedah kuliah 28 dan 30. Baik, kita pergi kepada slide yang pertama. Kaedah 28. Al-masyghul la yushghal, yang membawa maksud. Yang sibuk tidak boleh disibukkan lagi. Okey, huraian kaedah. Sesuatu yang sedang dijadikan objek atau tumpuan kepada perbuatan tertentu, ketika itu ia tidak boleh lagi dijadikan tumpuan ataupun objek perbuatan tertentu yang lain. Senang kata dalam erti kata lain, orang yang telah mempunyai urusan tidak boleh dibebani dengan urusan lain lagi. Maksudnya dekat sini, contoh kalau macam kita ada sesuatu kerja ataupun tugasan yang kita nak kena buat, tapi dalam masa yang sama kita nak ambil tugasan lain juga untuk disiapkan. Kita dah tahu diri kita ni sibuk kan dengan sesuatu tugasan tu, tapi nak juga ambil tugasan ataupun kerja lain untuk disiapkan. Inilah yang dimaksudkan dengan yang sibuk itu tidak boleh disibukkan lagi. Seterusnya rumusan kaedah dia. Maksud kaedah itu ialah sesuatu yang sedang dijadikan objek daripada sesuatu akad dan kontrak. Ia tidak boleh lagi dijadikan objek kepada sesuatu akad dan kontrak lain kerana masih terikat dengan akad dan kontrak yang pertama. Okey, maksudnya dekat sini, kalaulah seseorang tu dia ada perjanjian ataupun akad ada kontrak dengan sesebuah syarikat ni, tapi dalam masa yang sama dia nak ambil kontrak jugalah dengan syarikat yang lain. Ni kira sama juga macam tadi. Dia tahu dah diri dia tu sibuk dengan akad ada kontrak dengan syarikat yang satu ni, tapi dalam masa yang sama dia nak ambil juga kontrak dengan syarikat lain. Inilah yang dimaksudkan dengan yang sibuk itu tidak boleh disibukkan. Maksudnya biar settle satu persatu dululah. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada next presenter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurina Awatif binti Muhammad Rohimi, nombor matrik I19103477. Seterusnya saya akan bentangkan berkaitan hukum furu', iaitu hukum yang terbentuk daripada kaedah 28 ini, iaitu kaedah al-masyghulu la yushghal, yang bermaksud yang sibuk tidak boleh disibukkan lagi. Hukum furu' yang pertama, tidak boleh melaksanakan dua akad terhadap suatu perkara pada satu tempat atau keadaan yang sama. Contohnya, melakukan jual beli terhadap barangan dan melaksanakan sewaan terhadap manfaatnya. Hal ini menyebabkan hilang matlamat atau tujuan akad tersebut. Maksudnya sini tak boleh ada dua akad dalam satu tempat ataupun keadaan yang sama. Contohnya, si A dia menjual sebidang tanah kepada si B, dan tanah yang si A jual ni ada pokok durian. Dan apabila pokok durian tu mengeluarkan hasil, si A ni dia telah membuat sewaan hasil pokok duriannya tu kepada si B. Yang mana di sini telah wujud dua akad yang si A telah lakukan. Pertama, dia menjual tanahnya, dan yang kedua, dia membuat sewaan terhadap pokok duriannya kepada si B. Jadi, tak bolehlah mewujudkan dua akad dalam satu tempat atau keadaan yang sama ni. Dia menyebabkan hilangnya tujuan akad itu dilakukan. Seterusnya, hukum furu' yang kedua. Jika seseorang telah melakukan akad kontrak untuk bekerja dengan seorang majikan, maka pada masa yang sama, dia tidak boleh melakukan akad yang lain untuk bekerja dengan majikan yang lain. Contohnya di sini, Ahmad telah melakukan kontrak ataupun akad dengan sebuah syarikat percetakan untuk bekerja di situ. Kemudian dalam masa yang sama, dia melakukan akad ataupun kontrak dengan syarikat pengetinan makanan. Jadi di sini berlaku dua akad dalam satu masa. Tak bolehlah macam tu. Dia dah sibuk tapi dia nak sibukkan diri dia lagi untuk melakukan dua kerja dalam satu masa. Seterusnya yang ketiga, jika seseorang telah mengadakan perjanjian untuk mengupah seseorang bekerja sebagai guru sepenuh masa dalam tempoh 9 bulan, maka dalam masa yang sama dia tidak boleh diupah untuk melakukan kerja lain.
Contoh lainnya di sini, apabila ada sebuah sekolah cikgu bersalin, kemudian pengetua perlu mencari guru ganti untuk gantikan tempat cikgu yang bersalin tu. Misalnya ganti dalam tempoh 2 bulan. Jadi, guru yang pengetua cari yang diupah untuk ganti dalam masa 2 bulan tu, pengetua tidak boleh mengupahnya buat kerja lain. Kerja lain tu macam mana? Misalnya dia upah untuk menjadi kerani di pejabat dalam tempoh yang sama, dan tempoh 2 bulan tu. Jadi tak bolehlah begitu. Dalam masa 2 bulan tu dia perlulah fokuskan kepada kerja guru gantinya yang cikgu bersalin tu saja. Tak boleh buat kerja lain selain pada itu. Hal ini jelaslah berdasarkan kaedah ini, yang mana apabila kita sibuk, kita tak boleh sibukkan lagi diri kita untuk melakukan perkara-perkara lain. Sekian dari saya serahkan kepada tentang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Syariha binti Wan Jaafar dengan matrik I1910349. Jadi saya akan sambung menerangkan bahagian pengecualian daripada kaedah. Yang pertama ialah menurut pendapat Imam Ar-Rafi'i, sekiranya seseorang yang memiliki rumah kemudian ia menyewakan rumah tersebut sekaligus menggadaikannya, hukumnya harus dan tak terbatal gadaiannya itu. Hal itu dijelaskan oleh An-Nawawi dalam Ar-Rawdah. Okey, di sini kalau seorang tu dia memiliki sebuah rumah, lalu dia sewakan rumah tersebut sekaligus dia menggadaikannya, hukumnya harus dan tak terbatal. Sebab hasil daripada sewaan tersebut adalah untuk mendapat manfaat, manakala hasil daripada gadaian itu adalah urusan jual beli. Yang kedua ialah demikian juga sekiranya seseorang yang menyewakan barangnya seperti tanah, kemudian tanah tersebut digadaikan, hukumnya harus, alasannya kerana ia berlaku pada keadaan objek atau tempat yang berbeza, iaitu sewa berlaku terhadap barang tersebut. Okey, situasi ini pun sama juga. Dia sewakan barang dia, contoh tanah. Lepas tu dalam masa yang sama dia juga menggadaikan tanah tersebut, jadi hukumnya adalah harus. Ini kerana ini kerana sewaan tersebut berlaku pada manfaat atau faedah barang tersebut, manakala gadaian tersebut berlaku pada barang itu. Okey, yang ketiga ialah menurut pendapat yang lebih sahih, seseorang suami harus menyewakan isterinya untuk menyusukan anak. Walaupun asalnya kewajipan isteri ialah melayani suaminya, namun masa itu terkecuali daripada kaedah tersebut kerana ada masa-masa tertentu yang ia tidak boleh melayani kehendak suami, seperti tidak disetubuhi sewaktu haid. Okey, jadi di sini kewajipan seorang isteri itu ialah melayani suaminya, tetapi atas sebab-sebab faktor tertentu, atas sebab keuzuran dan sebagainya, maka dia terkecuali daripada melakukan tanggungjawab dia. Okey, di sini saya bawakan contoh isu yang boleh dikaitkan. Yang pertama ialah orang tu dia sedang berihram dan sudah mengucapkan kalimah talbiyah, maka tidak boleh berpaling dari amalan ini, kemudiannya memotong atau menghentikan ibadah tersebut. Okey, jadi contoh di sini ialah orang tu tengah melakukan ihram. Lepas tu dalam masa yang sama tiba-tiba dia teringat akan pekerjaan lain, lalu dia ingat nak memotong ataupun nak berhenti daripada ihram. Jadi tak bolehlah, perkara tu akan menyebabkan ihram dia terbatal. Jadi dia kena teruskan juga ihram dia, baru boleh berhenti dan melakukan pekerjaan yang lain. Yang kedua ialah orang yang sedang solat, maka tidak boleh membatalkan solatnya kerana disebabkan ada kesibukan yang lain. Sama juga dengan yang nombor 2 ni. Contoh orang tu di tengah solat, lepas tu dia tanya kerja lain, tiba-tiba dia nak berhenti. Jadi tak bolehlah, dia akan menyebabkan solat terbatal. Dia kena selesaikan dulu solat dia yang dia tengah lakukan tu, baru boleh berhenti dan buat pekerjaan lain. Yang ketiga ialah orang yang sedang iktikaf dalam masjid, maka ia tidak boleh keluar dari masjid untuk melakukan ibadah yang lain kerana hal tersebut dapat membatalkan iktikafnya. Okey, contoh di sini orang tu dia tengah iktikaf dalam masjid, tiba-tiba dia teringat juga akan pekerjaan yang dia kena lakukan. Lepas tu dia nak keluar daripada masjid untuk buat pekerjaan tersebut. Jadi tak bolehlah, dia akan menyebabkan iktikaf tu terbatal. Jadi dia kena habiskan dulu iktikaf dia, baru boleh buat pekerjaan yang lain. Yang keempat ialah seorang pegawai apabila ia sedang bertugas, maka tidak boleh disibukkan dengan pekerjaan lain pada waktu tersebut. Okey, contohnya seorang polis kan, dia kena buat rondaan dari pukul berapa ke pukul berapa. Jadi dia kena selesaikan dulu tanggungjawab dia tu.
melakukan rondaan. Dia tak boleh buat pekerjaan lain masa dia dalam keadaan bertugas. Jadi dia kena selesaikan tugasan dia baru boleh buat pekerjaan lain. Jadi itu sahaja daripada kami untuk kaedah 28 yang disebutkan tidak boleh disebutkan lagi. Jadi saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Musliha binti Abdul Mukti, nama matrik I191034494. Okey, seterusnya saya akan meneruskan dengan kaedah yang seterusnya, iaitu kaedah yang ke-30 adalah man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi, yang bermaksud sesiapa yang menyegera mendapatkan sesuatu sebelum tiba masanya, maka ia akan dihalang untuk memperolehinya. Huraian daripada kaedah ini adalah kaedah kuliah ini mempunyai ikatan serta kaitan yang kukuh dengan saddul zira'i, iaitu yang bermaksud menyekat jalan-jalan kerosakan, yakni mencegah daripada sesuatu yang haram. Yang mana kaedah ini adalah kaedah usul fiqh atau al-qa'idah usuliyah al-ammah, iaitu bagi sesiapa yang tergesa-gesa terhadap sesuatu yang belum tiba masanya, maka akan menanggung akibat tidak akan mendapatkannya atau tertegah daripada memperolehi manfaat daripadanya. Okey, maksudnya kaedah ini berlaku secara umum baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Contohnya di dalam urusan dunia, misalnya orang yang tergesa-gesa mengerjakan sesuatu tanpa persiapan, maka akan berakhir dengan kerugian dan tidak akan mendapat apa-apa manfaat daripadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fakir binti Muhammad Nasruddin, nombor matrik I191034489. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan rumusan kaedah, iaitu rumusan kaedah yang bermaksud man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi, iaitu sesiapa yang menyegerakan mendapatkan sesuatu sebelum tiba masanya, dihalang memperolehinya. Seperti yang kita telah fahami di dalam maksud huraian kaedah berkaitan ini, jadi kita akan lihat juga kepada rumusan kaedah. Rumusan kaedah ini menyatakan bahawa kaedah itu bermaksud sesiapa yang tergesa-gesa melakukan sesuatu sebelum tiba waktunya, ia dihukum dengan tidak boleh melakukannya. Kaedah ini termasuk di dalam konsep al-siyasah al-syari'iyah, iaitu yang bermaksud iaitu yang mencakupi ruang di dalam mencegah sesuatu kejahatan. Maksudnya di sini, apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan itu dengan tergesa-gesa, maka ia tidak boleh melakukannya. Hal ini kerana jika seseorang itu tergesa-gesa melakukan suatu perbuatan, maka berkemungkinan akan menimpa keburukan ke atas dirinya. Jadi inilah yang perlu dielakkan untuk mendapat keburukan tersebut. Jadi ia sama dengan konsep as-siyasah al-syari'iyah, iaitu yang mencakupi ruang dalam mencegah sesuatu kejahatan. Maksudnya, kita menolak sesuatu kejahatan itu sebelum berlaku daripada tindakan kita yang melakukan suatu perbuatan itu dengan tergesa-gesa. Okey, seterusnya terdapat kaedah lain yang mempunyai kaitan dengan kaedah kuliah ini adalah kaedah yang pertama, man ista'jala syai'an qabla awanihi wa lam takun al-maslahata fi thubutihi uqiba bihirmanihi. Maksudnya, sesiapa yang berusaha untuk mendapatkan sesuatu sebelum masanya, iaitu tidak untuk mencari kemaslahatan dalam penepatannya, maka akan menerima akibat sebaliknya, iaitulah terhalang daripada memperolehi ganjarannya. Iaitu sesiapa yang terburu-buru atau tergesa-gesa mendapatkan di dalam sesuatu perkara yang diharamkan di dunia, maka hukumnya terhalanglah ia, yakni ia tidak akan mendapatkannya di akhirat juga.
Kaedah yang kedua pula adalah man ista'jala ma aqarra asy-syar'u yujazu bi raddihi, yang bermaksud sesiapa yang bersegera daripada apa yang ditetapkan oleh syarak, maka ia akan diberikan ganjaran sama ada ditolak ataupun tidak dapat sama sekali. Yang mana bagi sesiapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Afifah binti Tunisia, nombor matrik I191034997. Seterusnya saya akan menerangkan iaitu bahagian hukum furuk. Hukum furuk yang terbentuk daripada kaedah yang ke-30. Yang pertama, dalam hukum pewarisan, harta dibahagikan setelah pewaris meninggal dunia. Sekiranya seseorang ahli waris itu tergesa-gesa untuk mendapatkan harta pusaka itu dengan cara membunuh pewaris tanpa alasan yang sah di sisi syarak, ia tertegah daripada mendapat bahagian harta pewarisan tersebut kerana perbuatan itu terhalang daripada mendapat harta pewarisan. Yang kedua, seseorang yang menunaikan sembahyang yang belum tiba waktu solat, dan maka solat yang tunaikan itu tidak sah dan dia akan menanggung akibat solat tidak sah itu, dan dia tidak berdosa, hanya solat sahaja yang tidak sah. Yang ketiga, seseorang yang berbuka puasa sebelum terbenam matahari, batal puasanya. Berbuka puasa sebelum tiba waktu berbuka adalah tidak sah. Puasa selama 1 hari dia berpuasa. Orang tergesa-gesa nak buat sesuatu perkara, dia tidak dapat apa-apa, dan dia kena tanggung akibatnya, iaitu perlu ganti puasa. Yang keempat, sekiranya penjual menyerahkan barangan yang dijual sebelum ia menerima harga barang, gugur haknya untuk menahan barang yang dijualnya itu. Maksudnya, penjual dia memberi barang kepada pembeli yang membeli barang itu. Maka penjual itu tidak boleh tarik balik apa yang pembeli itu beli. Seterusnya kita akan lihat juga kepada pengecualian daripada kaedah ini, di mana terdapat juga hukum-hukum furuk yang dikecualikan daripada kaedah ini. Yang pertama, apabila seorang suami tidak menjalin hubungan baik dan berterusan pergaulan tidak baik dengan isterinya untuk mendapatkan tebus talak atau khulu. Menurut pendapat yang lebih sahih, tetap terlaksana tebus talak tersebut. Maksudnya, bila suami isteri ini bergaduh, jadi dalam masa yang sama, dia dalam keadaan masa yang terdekat. Berdasarkan kaedah tadi, iaitu siapa yang menyegerakan sesuatu perbuatan itu tidak diterima, kan? Jadi, apabila berlakunya situasi sebegini, iaitu seorang suami dan isteri bergaduh, maka isterinya itu hendak mendapatkan tebus talak ataupun khulu. Jadi, pendapat yang lebih sahih tetap terlaksana tebus talak itu kerana ia adalah pengecualian daripada kaedah ini. Seterusnya kita akan lihat nombor 2. Menurut pendapat Imam Al-Ruyani, seorang yang memakan ubat atau minum ubat sebelum menjelang fajar bulan Ramadan dengan tujuan supaya ia sakit, kemudian selepas fajar menjelang ia benar-benar sakit, tetap harus berbuka. Maksudnya, seseorang ini dia berpura-pura sakit, maksudnya dia buat sakit, makan ubat sebelum matahari terbit. Jadi, tujuannya adalah untuk tidak mahu menjalani ibadah puasa. Akan tetapi, selepas juga fajar menjelang, maksudnya selepas matahari terbit, ia betul-betul sakit. Jadi, ia tetap harus berbuka. Maksudnya berlaku dalam satu keadaan itu berlaku perkara yang sama. Maksudnya dalam situasi yang sama itu ada dua keadaan, iaitu tidak mahu
tidak mahu berpuasa, tiba-tiba kena buka puasa sebab betul-betul sakit. Seterusnya, kita akan lihat nombor 3. Seandainya penyewa meruntuhkan atau merobohkan rumah yang hendak disewakan, menurut pendapat yang lebih sahih, ia tetap berhak mendapat khiyar. Maksudnya, penyewa rumah itu dia nak meruntuhkan atau robohkan rumah. Jadi, pendapat yang lebih sahih ia tetap mendapat khiyar. Khiyar ni ialah maksudnya satu hak untuk menentukan antara hendak meneruskan akad jualan beli itu, sama ada hendak diteruskan ataupun tidak. Maksudnya khiyar ni dia ada 2 pilihan, sama ada nak teruskan akad tersebut ataupun nak batalkan jualan tersebut. Jadi bila berlakunya situasi sebegini, penyewa ini berhak mendapat khiyar, dan masa yang sama ia berlaku satu situasi yang situasi sama. Jadi ini adalah pengecualian daripada kaedah yang berkaitan dengan siapa yang menyegerakan mendapatkan sesuatu sebelum tiba masa dihalang memperolehinya. Maka ini adalah pengecualian daripada kaedah yang dikecualikan. Seterusnya kawan saya akan menyambungkan pengecualian kaedah selepas ini. Sekian, terima kasih. Pengecualian kaedah yang seterusnya iaitu menurut pendapat Imam Al-Haramain dan Al-Ruyani, sekiranya penerima wasiat telah membunuh pewasiat, penerima wasiat tersebut tetap berhak mendapat harta atau barang yang diwasiatkan itu. Hal ini tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Nawawi dalam Raudah dan Asy-Syaikh Al-Khatib Asy-Syarbini dalam Mughni Al-Muhtaj. Yang seterusnya, seandainya penyewa meruntuhkan atau merobohkan rumah yang hendak disewa, menurut yang lebih sahih, ia tetap berhak mendapat khiyar. Khiyar ini bermaksud hak memilih yang diberikan kepada kedua-dua belah pihak. Yang dimaksudkan sini adalah penyewa dengan orang yang disewa, sama ada hendak melangsungkan urusan menyewa itu atau memfasakkannya mengikut syarat-syarat atau sebab-sebab tertentu. Dan khiyar ini bertujuan supaya kedua-dua belah pihak tidak mengalami kerugian di belakang hari. Seterusnya, seseorang yang sengaja membatalkan puasa Ramadannya untuk melakukan persetubuhan, ia tidak perlu membayar kafarah kerana terdapat pengecualian, iaitu seorang perlu mengganti puasa. Antara isu yang boleh dikaitkan dengan kaedah yang ke-30 iaitu man asta'jala syai'a qablu awanihi uqiba biharmanihi, yang bermaksud sesiapa yang menyegerakan mendapatkan sesuatu sebelum tiba masa dihalang untuk memperolehinya. Contohnya, sesiapa yang membunuh seseorang agar membolehkan dirinya menikah dengan isteri sepeninggalnya, maka dia tidak diperbolehkan menikah dengan wanita tersebut selamanya. Contoh, Ali dan Abu ni berkawan baik, dan Abu ni bunuh Ali sebab Abu ni nak kahwin dengan isteri Ali. Lepas tu si Abu ni tak boleh kahwin dengan isteri Ali. Okay. Yang kedua iaitu melakukan ibadah haji sebelum tibanya musim haji, maka hajinya tidak sah. Sama macam solat tadi, belum tiba masanya, maka tidak boleh melakukan ibadah tu. Sekian, terima kasih daripada grup kami.